Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Hairi bin Sohimi. Nombor metrik 251460. Saya ingin menerangkan slide berkenaan tajuk prestasi sektor pertanian Malaysia dalam keluaran dalam negara kasar KDNK. Kaedah pendapatan, kadar pengeluaran dan kadar gaji dan upah. Pengenalan. Sektor pertanian Malaysia sememangnya sudah terkenal di seluruh negara disebabkan oleh negara ini yang kaya dengan sumber alamnya. Pada tahun 1960, Malaysia hanya bergantung kepada beberapa komuniti ekspor seperti getah dan biji timah. Kemudian ekonomi Malaysia telah dipelbagaikan dan menjadi pengekspor utama dunia dalam sektor pertanian bagi beberapa komoditi seperti keluaran minyak sawit, getah, kayu-kayuan dan koko. Malah tidak ketinggalan juga keluaran elektronik dan elektrik. Sektor pertanian ini berperanan dalam membekalkan makanan untuk penduduk, menyediakan peluang pekerjaan, memberi pendapatan kepada pengekspor negara, mengumpul simpanan untuk pelaburan industri dan menyediakan bahan mentah untuk pertumbuhan industri asas tani. Sejak pandemik COVID-19, ekonomi negara jatuh. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di Malaysia turut menjejaskan aktiviti sektor pertanian. Misalnya, setelah beberapa hari selepas PKP dilaksanakan, terdapat petani tempatan yang menghadapi masalah dalam menjual hasil mereka. Akibatnya, ada petani yang mengambil keputusan untuk membuah hasil tanaman yang tidak terjual atau menggunakan media sosial sebagai alternatif pemasaran, di samping cuba mengelak pembaziran dengan menderma. Apa itu KDNK? KDNK atau lebih dikenali sebagai Gross Domestic Product GDP adalah salah satu komponen dalam perekonomian negara dan telah digunakan secara meluas di seluruh dunia sebagai penanda aras bagi mengukur saiz dan kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negara atau wilayah. Terdapat 3 kaedah pengiraan dalam KDNK iaitu kaedah pendapatan, kaedah pembelanjaan dan kaedah pengeluaran. KDNK, kaedah pengeluaran merupakan jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu selepas ditolak kos barang dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jumlah nilai tambah bagi semua pengeluar dalam ekonomi. KDNK, kaedah pembelanjaan pula bersamaan jumlah bagi semua komponen pembelanjaan akhir ke atas barangan dan perkhidmatan ditolak dengan import barangan dan perkhidmatan. KDNK, kaedah pendapatan merupakan hasil jumlah semua pendapatan bagi pengeluaran dalam ekonomi merangkumi komponen pendapatan kepada faktor pengeluaran. Dalam Raja 1 ni menunjukkan kaedah penyusunan KDNK. Kita tengok sebelah kiri, kaedah pengeluaran iaitu output kasar tolak input perantaraan sama dengan nilai ditambah. Nota sebelah sikit, KDNK ialah jumlah nilai ditambah bagi semua pengeluar dalam ekonomi. Bahagian kaedah pembelanjaan pula, pembelanjaan penggunaan akhir swasta tambah pembelanjaan penggunaan akhir kerajaan, kemudian tambah pembentukan modal tetap kasar dan tambah perubahan inventory, tambah ekspor, kemudian tolak import. Bagi kaedah pendapatan pula, papasan kerja tambah lebihan kendalian dan pendapatan campuran, tambah pembelanjaan modal tetap, tambah cukai tolak subsidi ke atas pengeluaran dan import. Nota, KDNK, kaedah pengeluaran dan pembelanjaan disusun dan diterbitkan pada harga semasa dan harga Malar 2015, sementara KDNK pendapatan hanya diterbitkan pada harga semasa sahaja. Permasalahan pula menunjukkan trend negara maju dari segi pengecilan share pertanian dalam KDNK, tetapi bagi pertumbuhan sektor pertanian dalam negeri dan negara tidak menunjukkan
kepesatan yang maju seperti negara luar di Taiwan dan Korea. Perusahaan perniagaan pertanian lain seperti bahan makanan untuk padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan taman pertanian masih berada di tahap yang rendah dari segi nilai perniagaan, cakupan pasaran antarabangsa dan keluaran nilai tambah yang dihasilkan. Persaingan sengit ke atas sumber pertanian seperti tanah, modal dan buruh untuk tujuan pembangunan industri. Pembinaan yang memberi pulangan yang lebih lumayan. Saingan keluaran makanan import yang murah. Inovasi teknologi pengeluaran yang tidak mencukupi menyebabkan produktiviti masih di tahap yang rendah. Kurangnya insentif dan kurangnya usahawan dalam bidang tani. Prestasi sektor pertanian bagi tahun 2020. Sumbangan KDNK dalam sektor pertanian. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2020 telah menyusut kepada 5.6% disebabkan oleh kejatuhan semua sektor ekonomi berbanding pertumbuhan positif 4.4% pada tahun 2019. Bagi sektor pertanian telah menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 7.4% pada tahun 2020 dan pertumbuhan sektor menyusut kepada 2.2% daripada 2.0% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini berlaku disebabkan subsektor komoditi, terutamanya kelapa sawit, telah mencatat pertumbuhan negatif sebanyak 3.6% berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak 1.5%. Walaupun kadar pertumbuhan kelapa sawit menunjukkan kadar penurunan, tetapi ia masih menjadi penyumbang utama kepada nilai ditambah sektor pertanian dengan 36.9 bilion ringgit atau 37.1%. Prestasi sektor pertanian bagi tahun 2020. Negara ASEAN seterusnya mencatatkan KDNK tertinggi iaitu Laos PDR sebanyak 16.2%, manakala Vietnam sebanyak 14.9%. Sebaliknya, negara Singapura mencatatkan sumbangan KDNK terendah iaitu sebanyak 0.03%. Negara Malaysia berada di kedudukan ke-8 daripada 10 buah negara ASEAN. Ini menunjukkan semua negara mencatatkan peningkatan sektor pertanian kepada KDNK berbanding pada tahun 2019 kecuali negara Singapura. Rajah ini menunjukkan kadar KDNK 2016 sehingga 2020 di dalam negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Papasan kerja PP. Papasan kerja yang terdiri daripada gaji dibayar kepada pekerja telah merosot sebanyak 3.0% pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan penurunan kali pertama sejak siri masa dirokkan mulai tahun 2005. Namun begitu, sumbangan bagi PP ini kepada keseluruhan ekonomi telah meningkat kepada 37.2% berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak 35.9%. PP untuk sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan 2.7% berbanding tahun 2019 iaitu 0.1%. Pertumbuhan dalam sektor pertanian ini disebabkan oleh PP dalam aktiviti kelapa sawit dan ternakan. Lebihan kendalian kasar LKK. LKK telah merosot sebanyak 6.9% berbanding tahun 2019 iaitu 3.7%, yang mana kadar ini terendah selepas tahun 2009 iaitu negatif 12.6%. Kesemua sektor telah menunjukkan penurunan dalam LKK kecuali sektor pertanian. LKK dalam sektor pertanian berkembang pada 7.3% daripada pertumbuhan marginal iaitu 0.9% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini disokong oleh getah, kelapa sawit, ternakan dan pertanian lain yang turut disokong oleh harga komoditi yang lebih tinggi terutamanya harga kelapa sawit. Kadar pengeluaran sektor pertanian secara keseluruhan pada tahun 2020. Pengeluaran tanaman komoditi utama telah mengalami penurunan berbanding pada tahun 2019. Walaupun pengeluaran kelapa sawit merupakan pengeluaran komoditi pertanian yang tertinggi, tetapi ia tetap mencatatkan rekod penurunan sebanyak 2,096.3%
ribu tan metrik atau 2.1%. Ini diikuti dengan getah asli dan lada di mana masing-masing mencatatkan kadar penurunan sebanyak 125.1 ribu tan metrik dan 3.1 ribu tan metrik. Bagi pengeluaran sayur-sayuran pula menunjukkan peningkatan sebanyak 0.9% pada tahun 2020 dengan meletakkan negeri Pahang kekal sebagai pengeluar tertinggi dengan sumbangan 35.1%. Diikuti pula dengan negeri Johor sebanyak 20.2% dan Kelantan sebanyak 12.5%. Bagi pengeluaran buah-buahan pula menunjukkan penurunan sebanyak 0.7% pada tempoh yang sama. Negeri Johor mencatatkan negeri tertinggi bagi pengeluaran buah-buahan di Malaysia dengan sumbangan sebanyak 36.0%. Diikuti negeri Pahang dan Sarawak dengan catatan masing-masing iaitu 13% dan Sarawak 11.2%. Ini adalah graf pengeluaran getah asli buah tan segar, kelapa sawit dan padi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2020. Kadar gaji dan upah. Tahun 2020, bilangan penerima gaji dan upah bagi sektor pertanian meningkat kepada 246.3 ribu orang berbanding 223.9 ribu orang pada tahun 2019. Walaupun kadar bilangan penerima adalah meningkat, penengah gaji dan upah bulanan bagi sektor pertanian menurun kepada RM1,291 berbanding tahun 2019 iaitu sebanyak 1,531. Purata gaji dan upah sektor pertanian menunjukkan kadar penurunan sebanyak RM399 kepada RM1,598 berbanding tahun sebelumnya. Penengah gaji dan upah bulanan yang diterima oleh pekerja lelaki menurun kepada 1,291 berbanding 1,560 pada tahun 2019. Manakala golongan wanita pula menerima RM1,211. Purata gaji dan upah bulanan bagi pekerja lelaki dan wanita menerima masing-masing RM1,623 dan RM1,505. Ini graf bilangan penerima median dan purata gaji dan upah bulanan pekerja bagi sektor pertanian Malaysia dari tahun 2010 hingga 2020. Kita tengok ada peningkatan dari segi purata penerima gaji. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga tahun 2021. Pelaksanaan langkah-langkah pemedungan yang ketat di bawah Pelan Pemulihan Negara pada suku ketiga tahun 2021. Kesan kepada ekonomi negara telah mencatatkan penurunan sebanyak 4.5% berbanding suku kedua tahun 2021 iaitu 16.1%. Kegiatan ekonomi terjejah dilihat pada bulan Julai di bawah fasa 1 PPN. Kemudian pulih apabila banyak negeri-negeri di Malaysia beralih kepada fasa kedua dengan langkah pemedungan yang kurang ketat berbanding fasa pertama. Dari segi penawaran, semua sektor ekonomi mencatatkan pengucupan, terutamanya sektor pembinaan yang dikekang oleh had kapasiti operasi. Dari segi permintaan pula, sekatan pergerakan terutamanya terhadap perjalanan merantau daerah dan merantau negeri telah menjejaskan dalam aktiviti penggunaan dan pelaburan. Kemudian peningkatan pembelajaran dalam penggunaan sektor awam secara berterusan telah memberikan sedikit sokongan kepada pertumbuhan keseluruhan. Pada asas suku tahunan terlaras secara bermusim dan ekonomi mencatatkan penurunan sebanyak 3.6% berbanding suku kedua 2021 iaitu negatif 1.9%. Ini adalah graf pertumbuhan KDNK benar. Ini pula graf pertumbuhan tahunan KDNK benar mengikut sektor ekonomi. Ada sektor perkhidmatan, sektor perkilangan, sektor pembinaan, sektor pelabungan, sektor pertanian. Sumbangan minyak kelapa sawit dalam perdagangan.
Antara pengeluaran komoditi yang memberi sumbangan terbesar kepada sektor pertanian merupakan pengeluaran minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit telah mendominasi perdagangan sektor pertanian Malaysia semenjak tahun 1990 lagi dan telah menyumbang kepada 40.7% pada tahun 2020. Sektor pertanian telah muncul sebagai sektor kedua terpenting dalam perdagangan Malaysia pada tahun 2020 dengan sumbangan sebanyak 6.8% dan telah mengatasi perdagangan hasil lombongan seperti yang telah dilaporkan dalam Malaysia Trade Statistics Review (MTSR). MTSR edisi 2021 ini mensintesis prestasi dagangan Malaysia bagi sektor pertanian yang meliputi keluaran pertanian terpilih iaitu minyak kelapa sawit, getah asli makanan laut, beras dan sektor pertanian secara keseluruhan di samping indikator lain yang berkaitan dengan sektor pertanian seperti pelaburan, guna tenaga dan pengeluaran. Sumbangan keluaran pertanian kepada jumlah dagangan Malaysia pada tahun 1990 adalah sebanyak 13.7%, tetapi telah merosot kepada 6.8% pada tahun 2020. Produk pertanian ekspor utama Malaysia pada tahun 2020 adalah terdiri daripada minyak kelapa sawit, kayu balak, kayu gergaji dan kayu kunai dan getah asli. Sementara itu, Malaysia mengimport produk-produk seperti biji rin, getah asli dan minyak kelapa sawit. Negara-negara utama bagi ekspor barangan pertanian Malaysia seperti China, Kesatuan Eropah dan India. Manakala produk pertanian kebanyakannya diimport ke negara Indonesia, China dan Thailand. Minyak kelapa sawit telah mendominasi perdagangan sektor pertanian Malaysia sejak 1990. Malaysia telah menyumbang masing-masing 25.8% dan 34.3% kepada pengeluaran dan ekspor minyak kelapa sawit dunia pada tahun 2020. Namun, destinasi utama ekspor minyak kelapa sawit Malaysia adalah ke negara India, China dan Kesatuan Eropah. Malaysia telah menjadi salah satu negara yang pernah menjadi pengeluar getah asli utama dunia pada tahun 1930. Namun pada tahun 2020, ekspor getah asli Malaysia hanyalah bernilai RM.3.3 bilion, 0.3% daripada jumlah ekspor. Manfaat daripada pandemik COVID-19 ini telah menjadikan negara Malaysia sebagai pengeluar utama bagi sarung tangan getah dunia pada tahun 2020 dengan nilai ekspor sebanyak 35.9 bilion, meningkat kepada 104.5% tahun ke tahun dan menyumbang kepada peningkatan import getah asli. Kesimpulannya, segala keseluruhannya prestasi sektor pertanian menunjukkan peningkatan dan penurunan bagi tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada kejatuhan atau peningkatan dalam KDNK bagi sektor pertanian. Sektor pertanian tidak dapat dinafikan lagi dari segi kepentingannya kepada negara. Hal ini demikian kerana sektor pertanian mempunyai fungsi khas dan tidak boleh digantikan oleh mana-mana sektor lain secara mutlak. Sejak pandemik COVID-19 berlaku, dapat memberikan lagi gambaran akan kepentingan sektor pertanian ini dalam membekalkan makanan kepada penduduk. Jika negara tidak dapat memberikan bekalan makanan kepada penduduknya, maka kegawatan dan krisis dalam negara akan berlaku. Sektor-sektor lain yang dihentikan, tetapi bagi sektor pertanian tidak boleh dihentikan kerana ia merupakan penyumbang utama dalam membekalkan bahan makanan secara langsung. Oleh sebab itu, pihak kerajaan, swasta dan pelbagai pihak perlu berganding bahu dalam melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian ini agar pengeluaran yang dihasilkan lebih berkualiti dan baik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.